tu kira Alhamdulillah lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maria yang menjawab salam. Okey, terima kasih Ra yang menjawab salam. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan dengan pertemuan kita ni dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah agar mendapat keberkatan. Apa yang kita buat ni bukan sekadar untuk kita ingat pada hari ni je. Kita nak bawa sampai 9 hari bulan. Mungkin sedikit pembelajaran kita, sikit pun kalau dia kekal, kita boleh guna pada 9 hari bulan nanti. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah anak-anak, malam ni kita akan sambung siri yang kedua. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, malam esok tak ada. Malam esok cikgu ada perkongsian dengan SMK Bukit Indah. Kita akan pergi bab 3 pada hari Ahad, bab 4 hari Isnin. Lepas tu cikgu akan bercuti 3 hari lah. Cikgu baru nak bercuti dan kita akan jumpa balik pada hari Sabtu lah insyaAllah. Saya cuba habis untuk pengetahuan anak-anak. Sebab ada permintaan pelajar asrama ni. Cikgu kalau boleh sempat habis, tak sempat. InsyaAllah kalau kita diizin oleh Allah sempat habis, sempatlah. Kalau tak sempat, kita nak buat macam mana? Kita merancang kan? Baik. Pada malam ini kita nak masuk bab 2. Bab 2 ni bab masih dalam tajuk 9. Masih dalam tajuk 9. Dia pair dengan bab yang telah kita buat pada 2 hari yang lepas. Jadi saya harap pelajar dah bersedialah. Okey. Kita tengok balik, kita recall balik, flashback apa yang telah kita belajar sebelum ini supaya dia dapat membantu kita. Tadi pelajar dah bertanya, cikgu biasanya soalan 1 ni bab 1 dan 2 ke? Ya. Setakat ini biasanya yang kita tengok trend dalam percubaan, dia letakkan macam itulah. Bab 1, 2 itu adalah daripada tajuk 9. Pada malam ni kita nak tengok ialah berkaitan dengan tema nasionalisme anak-anak. Bila sebut nasionalisme ini, satu tajuk yang pada pandangan cikgu dia tak senang dan dia tidaklah terlalu sukar. Dia sederhana aja. Sebab ada tajuk lagi senang lah. Baik. Bila kita katakan tajuk nasionalisme, saya minta pelajar tolong faham berkaitan dengan kebat. Sebab kebat ini, dia akan tanya beberapa bentuk. Nanti kita akan tengok pada bahagian kedua. Kalau kita tengok di sini, pelajar akan nampak yang warna merah tu. Kalau kita tengok soalan kita pelajar, ini soalan yang boleh disoal. Bukan lagi boleh, dah disoal pun dalam percubaan. Kalau kita tengok, dalam percubaan kita ni, kalau ada pelajar ada buku teks, tolong take note, tolong tanda. Soalan yang ditanya, dia tanya 2.1. Ini banyak ni. SBP pun tanya. Pelajar boleh off mic bila saya bercakap, kecuali bila nak tanya. Okey. SBP, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor. Dia menyoal bab ini. Dan kalau kita tengok, selain pada nasionalisme ini, sebab bab ini dia ada 2. Sampai 4, dia ceritakan tentang Asia Tenggara. Kalau kita tengok di sini, hanya ada 2.1, 2.4
itu pun tajuk Thailand. Nanti cikgu akan tunjuk negeri mana yang soal Thailand ni. Yang lain tidak disoal. Bukan maksud tak penting, tapi tak disoal dalam percubaan. Baik, kalau kita tengok dalam mana-mana modul, termasuklah modul yang paling hot, yang pelajar paling cari, modul Yapin dia tanya maksud nasionalisme ni. Cikgu minta pelajar tolong tanda. Bila kita katakan nasionalisme, dia mesti ada maksud. Okey. Awal-awal dia tanya maksud. Ini soalan antara yang paling banyak lah. Lepas itu dia tanya perkembangan Thailand. Ini 2.1. Ini 2.1 Baik. Dalam 2.2, dia ada dua tadi cikgu beritahu, hot. Ini dua tajuk yang hot lah. Malam tak panas lah sebab kita hujan kan. Yang kedua, kita kena tengok kebat. Okey. Kita kebat oleh kerana tajuk ni nasionalisme anak-anak, dia tak lari daripada akan bertanya bagaimana kita nak menghalang anasir luar masuk ke negara kita. Apakah jati diri yang perlu ada? Nanti kita akan bincang. Okey, ini yang pertama. Okey, jadi pelajar boleh tengok sikap berwaspada ilmu. Ini yang kedua. Inilah soalan SBP ni. Inilah soalan Negeri Sembilan. Yang uniknya, ada negeri yang soalan A, dia soal nasionalisme tadi. Soalan B, dia soal 2.6. Itu unik tu cikgu boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Masih dalam bab yang sama. Dia soal. Jadi dalam bab 6 ini, nanti kita tengok bab 6 pula. 2.6, kita akan nampak mana yang paling banyak. Yang paling banyak, cikgu minta pelajar tolong tanda, pengaruh luar. Ada. Sistem pendidikan, SPP ada. Media cetak ada. Penulisan kreatif ada. Jadi kita nampak, banyaknya cikgu. Dan ada satu negeri nanti kita akan tengok, dia tanya ini. Dia tanya berkaitan dengan intelektual. Mana cikgu soalan ni? Soalannya ialah faktor-faktor berlakunya gerakan nasionalisme. Wow. Jadi kalau kita tengok pelajar, dua yang cikgu rangkumkan ini, pelajar nampak. Kalau rasa cikgu cakap laju, tolong bagi tahu. Pelajar nampak bahawa yang perlu kita bagikan tumpuan mana? Okey, tolong tengok. Yang ini, tolong nak share, nak screenshot lah. Kita rangkumkan ke semua soalan yang ada di Malaysia dalam satu muka surat. Negeri yang tanya tentang maksud nasionalisme. Nanti kita tengok Negeri Sembilan dan Melaka. Kalau kita tengok dekat buku teks, dia direct saja. Dia bagi tahu apa maksud nasionalisme. Jadi kita nampak dengan mudah. Soalan ditanya senang saja. Apakah maksud nasionalisme? Di sini ada 3 perincian. Siapa nak bagi respon? Siapa nak on mic cuba jawab ni? Maksud nasionalisme ialah, siapa nak cuba? Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okay, good. 1 markah. 2. Boleh tak kita Semangat komen? kebangsaan. Okey, Rishikan dah tulis dah. Oh, bagus Rishikan. Tengok. Rishikan dah tulis dekat chat tu. Kita nampak maksud nasionalisme ialah perasaan cinta. Kalau pelajar tulis sampai negara ni dapat 1 markah. Tulis saja di situ sampai negara ni 1 lah. Kita dah dapat 1 markah. Kita katakan markahnya 2. Kalau markah 2, kita gunalah dan. Kalau markah 3, kita gunakan serta. Dan semangat kebangsaan
menentang penjajah. Ingat pelajar tadi cinta kepada negara. Yang ini semangat kita menentang penjajah. 2. Dan yang ketiga, kita nak mencapai kebebasan politik. Itu yang berlaku dalam bab sistem ahli tu. Kita diberi kebebasan. Perenggan ini 2 negeri menyoal, iaitu Melaka dan Negeri Sembilan. Jadi cikgu harap pelajar, kita dah nampak di situ. Okey. Setakat ini, cikgu minta pelajar, bila cikgu cerita, pelajar tanda. Sebab kalau kita tengok soalan yang ada, kalau kita tengok soalan ni, cuba kita tengok soalan daripada satu negeri ni. 2 markah je. Dia tanya apa? Apakah maksud nasionalisme? Inilah soalan dia. Kalau kita tak tahu, kita memang tak boleh jawab. Apa key kita nak ambil tadi? Ulang balik. Apa key kita nak ambil? Apa key pelajar? Tengok balik. Satu, cikgu minta pelajar ada perkataan cinta. Kedua, kita ada perkataan menentang penjajah. Yang ketiga, kita ada kebebasan politik. Bermaksud ada 3 ini, kita takkan hilang anak-anak. Takkan hilang akal. Kecuali kita jawab luar konteks. Ini bukan soalan kebat. Ya, perasaan cinta. Kalau kita jawab macam itu, kita dah okey dah. Dapatlah markah tu sistem perasaan cinta yang mendalam. Sambunglah sikit Siti kalau tulis cinta dan tak, dia tengok pada jawapan tu Aisyah. Cinta dan tak setia sehingga membebaskan negara. Baik. Kalau kita kata membebaskan negara, membebaskan negara itu ialah dia masuk dalam yang ketiga tu, kebebasan politik. Cinta tu tak dapat markah lah sebab tergantung. Cinta tu kan luas. Dia mesti ada cinta, mesti ada negara. Aisyah dia nampak. Dapat kalau Aisyah tu dia macam ni, tetap dapat markah Aisyah. Dapat markah tu. Cuma tak penuh lah. Okey. Ini yang pertama. Pun ramai anak-anak hilang. Tak dapat markah. Baik. Itu kita tengok yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok di sini, 2.1, dia terus pergi 2.4. 2.2 tak ada, 2.3 tak ada soal. 2.4 ialah Thailand. Kalau kita tengok, ini negeri lain. Nanti kita tunjuk negeri mana. Cikgu tak nak sebut. Siapa yang rasa dia menjawab soalan Thailand, itu negeri dia lah. Okey. Thailand. Selepas itu, 2.5 tak ada, 2.6. Ni cikgu letak dah ni. Ada Negeri Sembilan, yang ini SBP, yang ini Melaka, yang ini Johor. 2 ini cikgu tak letak. Okey. Sofia kata perasaan cinta yang mendalam terhadap negara bangsa. Okey, good. Di situ dapat markah dah. Dalam menentang penjajahan bagi mencapai politik. Di situ Shima, cikgu panggil Shima lah dapat 2 markah. Dapat 2. Nampak jawapan kita. Senangnya cikgu. Nampak macam senang. Kalau kita tengok dalam modul Yapim itu, awal-awal soalan muka surat 11. Siapa ada modul Yapim tu boleh tunjuk sinilah. Ini modul Yapim. Ini boleh tengok pada muka surat 11. Dia ada. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, ini analisis dia. Ini yang kita nak tanda ni. Ini yang cikgu minta pelajar, kalau ada buku teks, kalau sekolah cikgu dah buat dah, tanda. Yang ini kita dah buat minggu lepas. Kita nampak, Selangor 2.7. 2.7 tu apa? Yang ditanya golongan intelektual berpendidikan Melayu, golongan intelektual yang berpendidikan agama, dan golongan intelektual yang berpendidikan Inggeris. Ramai tak dapat jawab ni. Ramai yang terduduk. Kalau ada anak-anak Selangor, mungkin boleh bagi respon. Kalau soalan itu yang dia jawab. Johor, set 2.
2.1 nasionalisme, dia pergi tanya 2.6. 2.6 tadi apa? Faktor-faktor yang mencetuskan gerakan nasionalisme. Okey. Perak sama dengan Johor. Sama. Pulau Pinang, ini Thailand tadi tu. Tadi anak yang daripada SMK Gua Perahu tadi, kan? Menjawab soalan berkaitan dengan Thailand lah. Mongkut, Chulalongkorn, pentadbiran. Good. Yang lain-lain sama anak-anak. Kalau kita tengok Johor, Perak, SBP, Negeri Sembilan. Kita doa mana tahu trend inilah yang ada. Muka surat mana kita nak tengok, cikgu dah letak ni. Cikgu dah letakkan di sini. Jadi pelajar boleh tengok. Ini analisis. Kita tanda dulu. Okey, boleh anak-anak? Laju ke ni? Kita nak tanda dulu ni. Sementara rakan-rakan kita, okey Isy, Kimi, selamat berjumpa semula. Kalau dah datang minggu lepas lah. Bukan minggu lepas, 2 hari lepas. Okey, boleh Okey. Ini ialah soalan yang di-type semula oleh Cikgu Hanita. Kita nampak. Cikgu, soalan samalah. Kenapa saya katakan sama? Okey. Kalau kita tengok soalan SBP, faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Dia tanya faktor. Kalau kita tengok di sini, Negeri Sembilan pun faktor. Peranan agama itu faktor. Peranan agama itu faktor. Kalau kita tengok Selangor, lain. Tapi kalau kita tengok Pulau Pinang, Thailand. Kalau kita tengok Melaka, samalah dengan SBP. Jadi kita nampak, soalan-soalan yang disoal ini sama dan kita kena tanda lah. Macam mana cikgu tanda? Nampak? Bila kita ada buku teks belajar, kita tandalah macam cikgu buat nak. Cikgu dah letak dah. Tahun depan kalau nak buat ulang kaji dengan pelajar pun cikgu dah ada dah. Ini soalan percubaan Melaka. Okey. Kalau kita tengok, ini 2.2. Walaupun tak disoal, tapi kita kena bezakan pelajar. Dalam objektif ada. Bezakan apa? Revolusi. Dia ada 3 Satu keagungan. Suara tak berapa dengar. Iyakah? Suara cikgu dah full mic ni. Dengar Intan. Sedap suara macam Jamal pun tak dengar ni. Okey. Okey, baik. Bila sebut revolusi, pelajar tolong bezakan. Walaupun tak disoal, dalam percubaan, sebab revolusi ni dia berbeza-beza. Yang pertama, macam revolusi keagungan. Dia ada sebab. Untuk apa? Ini menegak kedaulatan yang akhirnya kita nampak Raja James melarikan diri ke Perancis. Okey, good. Yang ni ada rakaman, Lenas. Yang pertama tu kita rakam. Yang ini pun rakam, insyaAllah. Okey. Bila sebut revolusi Amerika, dia beza. Amerika ni dijajah oleh British. Di sini kita nampak apa sebab? Sebabnya menentang pada British. Dia beza. Yang ini menentang pemerintah. Okey. Kalau pula revolusi Perancis, ni dia memperjuangkan kebebasan. Nama pun payah nak sebut. Jean-Jacques Rousseau. Ini tak keluar. Ini pun tak ada. 2.3 pun tak ada. Okey. 2.4 kita jumpa soalan mana? Mana? Ada ke 2.4? Ada tajuk Thailand. Okey. Di sini kita nampak. Kalau pelajar, buatlah macam cikgu ni. Ada fakta, ada huraian. Nampak ada tulis kan? Fakta, huraian, contoh. Tak apa, nanti buku ni cikgu masukkan dalam grup Telegram. Pelajar tengok di situ. Okey. Boleh? Tak payahlah kita nak buang masa. Sebab masa kita 1 jam ni, kita nak tumpukan banyak benda. Baik. Ini. Kita tengok. Kita nampak soalan. Yang ketiga,
Oh, inilah kita nampak ni. Nanti saya ada santai sejarah SPM. Arisha, cikgu dah letak dekat atas sekali tadi. Mula-mula tadi dia letak dah. Nanti klik. Kalau ada siapa yang perasan boleh tolong copy paste balik lah. Baik. Okey. Kalau kita tengok dalam modul Yapim, bagi yang tak ada lah. Yang ada, Alhamdulillah. Sama tak? Yang ini 2.1. Okey. Yang ini 2.2. Kita nampak di sini. Di sini 2.4 dan di sini kita nampak ialah 2.6 dan di sini ialah 2.7. Cikgu suka tulis macam ini. Bila tulis, bila kita conteng, kita akan nampak. Sama tak dengan soalan percubaan? Sama. Bagi pelajar yang baru masuk sekarang, kita masih analisis kita belum mula menjawab lagi. Kita cikgu nak tekankan subtopik mana, bahagian mana yang kita nak berikan tumpuan. Dan soalan ini cikgu dah tanya tadi. Cuba jangan buka buku. Apakah yang dimasukkan dengan nasionalisme pelajar? Ini soalan paling penting ni. Apa yang dimasukkan dengan nasionalisme? Sudah. Cinta. Good. Cinta kepada negara. Okey, dapat 1 markah. 2. Untuk membebaskan apa lagi? Kebebasan politik menentang penjajahan. Okey, kebebasan politik itu yang ketiga. Yang kedua, semangat kebangsaan menentang penjajah. Good. Kalau kita tengok di sini, kita nampak perasaan cinta, semangat kebangsaan dan akhirnya kita ada kebebasan politik. Ada 3 poin pelajar. Tadi kita dah letakkan key dia untuk kita jawab. Ini kita nak kebebasan daripada orang asing. Ini cinta kepada negara. Ini kita nak menentang kepada penjajah. Okey, kita dah dapat jelas. Cikgu, saya dah faham. Good. Kalau dah faham, tak ada masalah. Ini biasa kita buat awal-awal kan, supaya pelajar tak lari. Ada tak ada soal dalam ini? Cikgu ambil daripada buku iPro, Cikgu Syam. Apakah maksud lain bagi nasionalisme? Mana jawapannya, kakak? Tung kata C. Haikal kata C. Okey, ramai. Kalau C, bermaksud pelajar masih bersama dengan cikgu. Good. Terima kasih anak-anak. Tapi ramai orang jawab C kan? Tapi kalau kita tengok, mana jawapan yang kita nampak? Okey. Kenapa jawapan C itu salah? Ekonomi. Kebat ke bukan kebat, cikgu? Cuba pelajar garis. Maksud lain. C hampir tepat. Good, Amirul. Maksud lain. Maksud lain. Jadi, kebebasan. Itu sebab hari ini kita dijajah dalam bentuk baru. Tadi kan ada pelajar tanya dekat Telegram, cikgu, apa maksud neokolonialisme? Penjajahan moden. Penjajahan baru. Dalam bentuk yang berbeza. Hari ini dijajah kita dari segi apa? Nanti kalau kebat, pelajar kena ingat ya. Kita dijajah dari segi bentuk ekonomi. Kita dijajah dari segi sosial. Kita dijajah dari segi politik. Okey. Ekonomi, apa kita dijajah hari ini? Kalau pelajar boleh bagi contoh. Apa penjajahan ekonomi hari ini? Yang kita nampak. Ekonomi kita, contohnya harga barang, siapa yang tentukan? Bahan mentah. Good, Arina. Bahan mentah, contohnya apa? Petroleum. Siapa tentukan? Negara PJ Timur tak ada dah Lenas. Kita ada apa? Sekali apa lagi? Kita dijajah apa lagi? Hasil bumi, good, petroleum. Getah. Kita penjajahan. Penjajahan dari segi bentuk hiburan. Mana kita nak dengar dondang sayang dah? Kita nak dengar K-pop. Penjajahan dari segi bentuk sosial, barang luar, good. Dari segi sosial apa? Kalau sosial, hiburan.
Apa lagi? Pakaian. Tengok pakaian kita. Pendidikan good izati. Ini yang kita panggil penjajahan baru. Okey. Cikgu harap makanan good. Makanan kita pun, mana nak makan nasi lemak dah. Makan nugget je pagi-pagi kan. Okey. Ini yang pertama. Ini cikgu yakinlah. Dan cikgu dah buat dalam video berkaitan dengan tajuk ini. Cikgu harap pelajar tengok balik video sebelum ini. Yang cikgu kata, jelaskan maksud nasionalisme. Bagi pelajar yang pernah bersama dengan cikgu, cikgu dah terangkan. Sekurang-kurangnya di sini. Ada pun cikgu, terima kasihlah cikgu, saya tengok video, saya ingat balik. Di mana kita nak ambil? Dia ambil di sini. Kalau kita katakan kuraikan nasionalisme berlaku di Amerika Syarikat dan China. Kalau Amerika Syarikat yang tadi, dia beza. Ini yang cikgu buat sebelum ini. Tapi untuk sekarang, dia ada di sini pelajar. Okey, cuba kita tengok. Kita nak jawab balik. Kalau ada buku, boleh buka buku. Apakah maksud nasionalisme? 2 markah. Pelajar siapa nak on mic? Sekali lagi. Ini pengukuhan kali ketiga ni. Nasionalisme ialah nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara yang mendalam. Okay, good. Kita ambil perkataan tadi cikgu cakap cinta akan negara. Itu key dia. 2. Dan semangat kebebasan. Ya, semangat untuk menentang penjajah. Ya, good. Cukup disikan. Okey. Habis. Dapat 2 poin. Biasanya kalau 2 pun kita bagi 3 lah. Kalau kita takut, kita tambah lagi untuk membebaskan negara daripada kuasa asing. Okey. Soalan kedua. Kemunculan nasionalisme pada abad ke-20 didorong oleh pengaruh luar dan serantau. Cuba pelajar tengok. Ini 2.1, ini 2.6. Jauh beza tu pelajar. Okey. Apa yang kita nampak dalam pengaruh luar dan serantau? Markah kita 4. Okey. Cikgu tunjuk dulu dekat buku teks pelajar. Sabar. Baru kita jawab. Okey. Dekat buku teks, cikgu dah tanda dah. Cikgu dah tanda pengaruh luar dan serantau ni supaya pelajar faham. Lepas ni cuba tengok. Cikgu, SBP dan Melaka dikeluar ini. Jelaskan pengaruh luar dan serantau. Markah 4. Supaya kita tak hilang, cuba tengok pelajar. Di mana key kita nak ambil? Cikgu minta pelajar tolong pegang kepada 3. 1 ialah PAN Islamik. 1 ialah PAN Islamik. 2 ialah gerakan Islah. Gerakan Islah ni gerakan kaum muda. Dan ketiga Jepun. Baik. Di antara 3 ini, mana yang paling mudah pelajar ingat? Mana yang paling mudah kita ingat? Cikgu minta pelajar yang mudah ingat ialah Jepun. Okey, Shima dia kata Islah tak apa. Okay, kenapa kita kata Islah? Islah ni kaum muda, dia lebih ke depan. Boleh juga. Islah dia lebih progresif berbanding kaum tua. Kalau Jepun, dia menang menentang Rusia sehingga membuka mata orang lain. Kan senang. Sebab tajuk bab 3 ialah Jepun. Tu cikgu cakap, jangan kita hilang bab ini. Kemenangan Jepun ke atas Rusia menyebabkan membuka mata bahawa negara kecil boleh menewaskan negara